Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Berikut adalah kisah benar pimpinan almarhum Tuan Guru Haji Bakri menentang komunis. Antara tokoh pejuang dan juga seorang ulama yang memimpin orang Banjar Sungai Manik menentang komunis ialah Allahyarham Tuan Guru Haji Bakri yang sentiasa menjadi sebutan sehingga hari ini. Kerana ketinggian ilmu agamanya, tokoh itu sentiasa menjadi rujukan penduduk kampung yang memerlukan bantuan dan pertolongan sewaktu saat genting kampung itu dikuasai pengganas komunis. Terdapat satu kisah bagaimana sekumpulan penduduk kampung berketurunan Banjar berjaya membunuh beberapa pemimpin komunis yang bermarkas di Sungai Manik masih lagi diceritakan kepada generasi muda di situ sehingga hari ini. Ketika itu, setelah kematian seorang anak murid Tuan Haji Bakri dikenali sebagai Utuh Putih yang mempunyai kehandalan melawan musuh kerana dibunuh komunis, penduduk kampung telah berkumpul dan berpakat untuk membalas dendam serta menghapuskan kekejaman pengganas komunis. Kebetulan sebelum itu pihak pengganas komunis telah meminta agar beberapa wanita di kampung itu diserahkan kepada mereka untuk bekerja di dalam hutan. Jika tidak, penduduk kampung diancam dibunuh komunis. Maka Tuan Guru Haji Bakri dan penduduk kampung berpakat mencari beberapa perempuan sebagai umpan untuk menjerat ketua-ketua komunis. Kisah Perang Sungai Manik turut diceritakan oleh Haji Asmuni Abdul Rahman yang pernah berguru dengan Tuan Guru Haji Bakri ketika itu. Menurutnya, setelah penyamaran berjaya, pemuda-pemuda tersebut yang bersenjatakan parang dapat membunuh kesemua ketua komunis tersebut. Malangnya, kejayaan tersebut sebenarnya membuatkan pengganas komunis berterusan menyerang kampung itu tidak lama kemudian. Tuan Guru Haji Bakri sudah mendapat firasat pertumpahan darah di Muara Bendang DO takkan berakhir begitu saja. Warga Banjar seluruh Sungai Manik harus membuat persediaan awal untuk menghadapi peperangan terbuka dan mungkin berpanjangan. Peperangan seterusnya bukan sahaja tertumpu kepada penentangan terhadap PKM, tapi melibatkan sengketa kaum dan agama. Pengkalan PKM di Sungai Galah, Tanjung Tualang, pengganas komunis di Sungai Tungkoh masih mengganas membalas dendam. Setiap kampung berhampiran Sungai Tungkoh habis diganggu, harta benda diambil, anak dara dan isteri orang sudah tak berkira lagi. Siapa yang berani melawan alamat tersungkur jadi sasaran peluru rifle MK5. Anak kecil yang masih dalam buaian pun turut jadi korban tanpa rasa belas kasihan. Tak cukup dengan perlakuan begitu, surau pula hangus dibakar. Pejuang kemerdekaan apakah ini yang mereka laungkan oleh PKM? Setelah mendengar berita tentang tertewasnya gerombolan komunis di Muara Bendang DO, puluhan warga Melayu datang menemui Tuan Guru Haji Bakri meminta ilmu peperangan. Walaupun hanya diberi minum air jampi, itu pun sudah cukup untuk meyakinkan orang Melayu yang berjanji untuk sama-sama menyerang PKM di Sungai Tungkoh. Tak siapa dapat menduga, rupanya gerombolan PKM sudah sedia menanti ketibaan warga Banjar seperti sudah dijanjikan. Laras rifle MK5 sedia tertatang, jari melekat di pemetik senapang dan sebentar lagi bakal berterbanganlah peluru.
Di Surau Parit Lapan, Tuan Guru Haji Bakri terus berzikir tanpa henti. Hanya anak isteri warga Banjar yang ditinggalkan demi perjuangan. Bergema laungan suara La ilaha illallah, warga Banjar berkalimah tanpa henti. Selepas itu, bunyi peluru berterbangan. Macam air hujan rancaknya peluru meninggalkan muncung senapang. Gerombolan PKM tercengang, keheranan kerana tak seorang pun warga Banjar yang dihinggapi peluru. Tanpa disedari, pejuang Banjar hanya sedepa di depan mata. Mata parang bungkul menetak pantas menghayun. Senjata api yang dimegahkan oleh komunis nyata tidak bermakna lagi. Akhirnya dibuat penangkis tetakan pejuang Banjar. Lumpuh markas besar PKM Sungai Tungko. Dihancurkan warga Banjar Bendang DO. Baju dan seluar masing-masing basah kuyup. Hinggakan boleh diperah kerana dibasahi darah pengganas komunis. Bergelimpangan mayat, merah bumi Sungai Tungko dibasahi darah. Namun, 5 orang ketua PKM terlepas lari meninggalkan medan peperangan. Lari bukan sebarang lari. PKM yang pendendam dan kental dalam perjuangan tak akan membiarkan begitu saja. Belum sampai seminggu selepas pentempuran di Sungai Tungko, berduyun-duyun ahli PKM datang dari setiap penjuru pos PKM di daerah Hilir Perak menghala ke Sungai Manik. Pertemuan kali kedua lebih hebat lagi. Bukan setakat rifle MK5, bertimbun, brain gun dan bom tangan. Namun tak sedikit pun dapat melunturkan semangat juang warga Banjar Sungai Manik. Peperangan seterusnya tak dapat ditamatkan dalam sehari seperti sebelumnya. Sudah genap sebulan perang sabil di Sungai Manik, tapi masih belum menampakkan tanda akan berakhir. Bertimbun, bergelimpangan mayat, namun mereka masih belum serik, malah semakin cekal. Kekuatan mereka bertambah saban hari, entah dari mana datangnya tak pula diketahui. Dalam pada itu, gerombolan komunis di seberang Sungai Perak makin mengganas, menyeksa dan membunuh orang Banjar dan Melayu di Kampung Gajah dan Balun Bidai. Orang Cina tidak pula diapa-apakan, malah dijaga dengan baik. Begitulah taktik kotor komunis untuk melemahkan semangat pejuang di Sungai Manik. Pada ketika itu juga, Panglima Kiai Saleh, adik Tuan Guru Haji Bakri, tiba dari Batu Pahat untuk membantu dalam perjuangan menentang PKM di Sungai Manik. Perang Sungai Manik sedang rancak. Keadaan di Balun Bidai dan Kampung Gajah semakin genting. Saban hari, gerombolan komunis mencari pasal. Tak boleh dibiarkan. Semakin menjadi-jadi benar keganasan mereka. Pertama kali, Panglima Saleh memimpin perjuangan di Sungai Manik ketara benar kehebatannya. Musuh melepaskan tembakan ke atas. Peluru berterbangan seperti air hujan menerjah angin kosong. Pada pandangan mereka, para pejuang semuanya tinggi-tinggi, setinggi pohon getah. Maka itulah mereka asyik menghala tembakan ke atas. Ketika itulah para pejuang menyerbu, menebas, menetak dan memancung musuh. Namun terdapat ramai musuh terbunuh yang menyebut kalimah Allah. Setelah diamati, ternyata mereka adalah orang Melayu dan Banjar yang sudah terpedaya menyertai perjuangan komunis. Dalam pertempuran, sukar untuk mengasingkan antara Banjar, Melayu dan Cina kerana mereka semuanya menyarung pakaian seragam bintang 3. Para pejuang PKM masih lagi berdegil, tak mengerti makna putus asa. Sambil menanti bantuan dari Sungai Karang, mereka meneruskan perjuangan. Mujurlah Allah tidak mengizinkan. Tongkang yang sarat membawa gerombolan PKM karam di tengah Sungai Perak. Melambak gerombolan Cina komunis yang tak pandai berenang, tenggelam dan mati lemas. Manakala gerombolan komunis bangsa Melayu dan Banjar yang rata-ratanya pandai berenang terselamat. Kalau tidak, pastinya sesama Islam bakal bertempur di Sungai Manik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Lain pula ceritanya dengan kaum Cina
yang menghuni kawasan sekitar. Hampir semuanya menyokong perjuangan PKM dan kerana itulah mereka tidak diganggu. Menghairankan, musuh yang sudah kena terkam langsung jadi lemah dan tak bermaya untuk melawan. Itulah keajaiban dalam peperangan ini. PKM setiap kali bertemu orang Cina di Kampung Gajah, mereka membawa isu perkauman antara Cina dan Melayu. Mereka yang rasa terhutang budi kerana selama ini dilindungi, dijaga sebaiknya oleh PKM, akhirnya bersetuju berjuang demi bangsa dan agama mereka. Orang Cina tak dapat melihat muslihat di sebalik kemanisan kata-kata PKM, memperbodohkan orang Cina untuk kepentingan diri dengan melagakan Cina dan Melayu. Betapa tidak, sudah banyak pengganas komunis kecundang di tangan pejuang Banjar. Orang Cina mula menghimpunkan serba-serbi keperluan untuk peperangan. Sekiranya tersempat dengan orang Melayu, tak kira kecil atau besar, bakal habislah mereka dikerjakan. Pertemuan secara berdepan antara pejuang dengan orang Cina dan pengganas komunis di pinggir kampung Sungai Galak tak kurang juga sengitnya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Lengoh tangan warga Banjar kerana terlalu pantas menghayun parang bungkol. Baju dan seluar basah kuyup dengan darah. Mayat musuh bergelimpangan di sana sini, namun jumlah mereka masih belum berkurangan, malah makin ramai. Sedang rancak bertarung, orang Cina terpinga-pinga kerana dengan tiba-tiba kelibat orang Banjar sudah tidak kelihatan. Pengganas komunis mencari pejuang-pejuang Banjar. Hilai ketawa mereka membayangkan mereka sudah mencapai kemenangan. Namun kegembiraan mereka cuma sementara. Sungguh tak disangka tiba-tiba parang bongkol berterbangan sendirian macam air hujan menetak, melibas dan menikam hingga tak dapat dielak. Banjir kampung Sungai Galah dengan darah. Lintang pukang pengganas komunis lari menghala ke hutan ketakutan. Bagaimana parang boleh terbang sendiri kalau tak ada kudrat dan iradat yang mengarahkan? Sebenarnya orang Banjar juga yang bersungguh-sungguh menetak, cuma mereka tidak kelihatan dengan mata kasar musuh. Keberanian orang Banjar turut menaikkan semangat orang Melayu di merata tempat. Perkampungan Cina di sepanjang Sungai Perak dan cenderung Balai ranap dibakar dek dendam orang Melayu yang sudah lama menderita ditindas komunis. Selepas itu barulah tentera upahan British bangsa Punjab tiba untuk mengamankan Sungai Manik dan Kampung Gajah. Sejak itu tidak ada lagi orang Cina di Kampung Gajah. Saki-baki pengganas komunis yang masih hidup lari ke dalam hutan. Al-Fatihah. Semoga roh mereka semua dirahmati Allah. Amin. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.